Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berhimpun bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung balik perbincangan berkaitan dengan Sahih Al-Bukhari, dan kita masuk kepada bab yang baru, bab qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubba muballighin aw amin sami'. Bab pada membicarakan tentang kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan orang yang disampaikan kepadanya ilmu lebih memahami daripada orang yang mendengar sendiri. Faham? Tajuk pun tak faham kan? Bab pada membicarakan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya ilmu lebih faham daripada orang yang mendengarnya. Okey, apa tulis dulu kan. Sebab orang yang dengar kadang tak faham pun kan. Maksudnya orang yang mendengar ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyampaikan kepada orang lain yang tak dengar. Jadi mungkin orang yang tak dengar tapi sampai kepada dia ilmu lebih faham daripada orang yang dengar. Macam ni dalam kuliah ni, dengar daripada saya. Orang yang dengar ni tak orang nak faham pun, tapi dia boleh sampaikan ilmu yang dia dengar tu kepada orang yang di luar dewan ni. Jadi orang yang di luar tu lebih faham daripada dia yang ada yang dengar sendiri. Okey. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Bishr qala haddatsana Ibnu Aun an Ibn Sirin an Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فأي شهر هذا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي الحجة قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا وفي شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. Maksudnya, kata Al-Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami hadis ini Musaddad. Kata Musaddad telah menceritakan kepada kami hadis ini Bishr. Katanya telah bercerita kepada kami hadis ini Ibnu Aun daripada Ibnu Sirin, daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, daripada ayahnya Abu Bakrah, yang mana Abu Bakrah menyebutkan tentang satu kisah ataupun satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di atas untanya. Abu Bakrah ni sahabat Nabi, masuk Islam waktu Nabi nak buka Taif. Nabi kan buka Taif lambat sikit. Lepas buka kota Mekah, Nabi buka Taif. Waktu itulah Abu Bakrah masuk Islam. Abu Bakrah turun daripada pintu gerbang Taif tu. Nabi tengah kepung Taif, melalui pintu gerbang dia, Abu Bakrah turun. Dan waktu tu Abu Bakrah telah menjadi Muslim.
So Abu Bakrah dia cerita pada anak dia. Dia kata, satu hari aku teringat lagi Nabi SAW sedang duduk. Nabi tengah duduk atas unta dia. Waktu tu Nabi duduk atas unta tu, ada seorang insan, wa amsaka insanun bi khitamih. Ada seorang manusia pegang tali yang ikat hidung unta Nabi tu. Siapa manusia tu? Dalam riwayat ni tak sebut. Dalam sebahagian riwayat dikatakan Bilal yang pegang. Tapi pendapat yang sahih, riwayat yang kuat kata Abu Bakrah yang pegang. Bukankah dia riwayat? Kenapa dia tak cerita? Kadang-kadang manusia ni dia tak naklah cerita tentang kelebihan dia kalau tak perlu. Adalah orang pegang. Contohnya kan, macam kadang-kadang ada dalam kuliah, kata, Ustaz, macam mana kita kalau mimpi pernah jumpa Nabi? Dia kata ada seorang pernah mimpi jumpa Nabi, dia cerita padahal dia. Kan? Tapi dia tak naklah cerita itu dia. Kerana mungkin akan menimbulkan riak ke apa kan. Jadi dia tutup cerita tu. Jadi pendapat yang sahihnya Abu Bakrah sendiri yang pegang. Sebab tu dia diingat. Dan sebab tu dia boleh riwayat. Sebab dia dekat dengan Nabi waktu tu. Nabi SAW terus bertanya kepada sahabat yang ada dengan Nabi pada waktu tu. Nabi kata, Ayyu yaumin hadha? Hari ni hari apa? Kan? Ini kaedah pendidikan Nabi ni macam-macam. Terus Nabi tanya soalan. Ni hari apa? Fasakatna. Abu Bakrah kata, kami yang dengar soalan Nabi ni semua pakat diam belaka. Sebab kami menyangka Nabi akan memberikan nama lain untuk hari tu. Kan? Contoh macam orang tanya kita, hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa. Bini tanya, abang, hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Hari ni anniversary kita. Cik, jawapan tu memang salah lah kan. Jadi kalau jawapan hari Rabu tu memang rasa bodoh sangat lah waktu tu kan. Jadi sahabat pun dia dok sangka Nabi nak bagi tahu jawapan yang lain. So ni dalam ilmu pendidikan ni dipanggil Nabi memberikan soalan yang sahabat jadi letih fikir. Kami diam, tak berani nak jawab. Sebab takut jawab soalan Nabi ni soalan yang tricky. Soalan yang ada trik sikit. Okay. Sehingga kami menyangka Nabi akan memberikan nama lain selain daripada hari yang ada pada hari itu. Okay. Faqala alaysa yaumun nahar? Bukankah hari ni hari raya haji? Waktu ni sebenarnya Nabi tengah berada dalam raya haji. Nahar, hari di mana dipanggil Yaumun Nahar ni hari raya haji. Kenapa hari raya haji tu dipanggil Yaumun Nahar? Kerana hari itu orang Arab akan naharkan unta. Apa nahar? Nahar ni akan tebuk. Nahar ni kalau unta dia tebuk dia punya tengkuk. Dia bukan sembelih, dia tebuk. Dekat pangkal tengkuk dia tu dia tebuk. Nanti boleh tengok YouTube. Macam mana orang Arab sembelih unta. Arab unta ni tak digalakkan sembelih macam sembelih lembu tu. Tak. Hanya cucuk sekali. Cucuk sekali. Pusing kan pusau tu sekali. Darah akan keluar mancut dah. Okey. Yaumun Nahar dipanggil. Hari cucuk unta. Maksud hari raya haji lah. Hari korban, hari raya korban. Nabi jawab yang tu lah. Sahabat kata, oh itulah jawapannya. Qulna bala. Bila Nabi kata, bukankah hari ni hari raya haji? Mereka mengatakan, iyalah. Okey. Qala fa ayyu syahrin hadha? Ni bulan apa? Nabi tanya. Fasakatna. Kami pun diam. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismihi. Sehingga kami menyangka, semua pakat diam, semua tak berani jawab. Sebab mungkin kami sangka Nabi akan bubuh bulan lain. Kan? Diam semua. Nabi kata, Alaysa bizil hijjah? Bukankah bulan ni bulan Zulhijjah? Yalah, hari haji bulan Zulhijjah lah kan. Qulna bala. Kami kata ya. Qala. Nabi pun jawab, fa inna dima'akum wa amwalakum
sesungguhnya darah kamu, harta kamu, wa a'radakum, dan maruah kamu, bainakum haram, sesama kamu adalah haram. So Nabi sebut benda ni, Nabi bagi mukadimah dulu, sebab Nabi nak relatekan benda yang soalan tadi tu dengan apa yang Nabi nak sampaikan di hujung ni. Sebenarnya ni yang Nabi nak sampaikan, tapi kalau Nabi sampaikan benda ni, dia agak kurang memberikan kesan yang mendalam kepada sahabat, sebab Nabi nak sebut benda yang sangat penting. So Nabi tanya tentang hari, Nabi tanya tentang bulan. Lepas tu Nabi sebut, sesungguhnya darah kamu, harta kamu, maruah kamu, sesama kamu adalah haram. Maksudnya jangan tumpahkan darah orang, jangan curi harta orang, jangan maki hamun orang, kerana benda ni dikira sebagai dosa. Jangan tumpahkan darah orang, siapa pun. Nabi sebut kat sini, muslim lah. Orang bukan muslim pun tidak boleh ditumpahkan darahnya berdasarkan hadis yang lain. Okey. Ka hurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari kamu ini. Wa fi syahrikum hadha, dan seperti haramnya bulan ini. Kenapa Nabi mulakan dengan mukadimah tadi? Mukadimah tadi ni Nabi nak bagi tahu kepada orang-orang Arab yang bersama dengan Nabi, sebab masa ni sebahagian daripada Arab-Arab dah masuk Islam dah. Ada orang baru masuk Islam, Nabi nak bagi faham. Nabi kata, darah kamu, harta kamu, maruah kamu ni haram. Jangan sentuh orang punya maruah, jangan sentuh orang punya harta tanpa izin, jangan curi, jangan pukul orang tanpa izin, jangan tumpahkan darah orang. Haram benda ni. Kenapa Nabi sebut benda ni dan Nabi kaitkan dengan bulan dan hari? Kerana Arab jahiliah, sebahagian daripada mereka ada yang menghalalkan darah orang bila mana dia bergaduh dengan orang tu. Ada yang menghalalkan harta orang bila mana dia bergaduh dengan orang tu. Sebab tu kita belajar dulu kan, bila Arab ni bila gaduh sebab unta je berbunuh. Arab ni yang bergaduh dua orang tu je, tapi dua kabilah tu berperang. Kan? Kadang-kadang sampai ratusan tahun. Sebab itu Aus dan Khazraj, orang Ansar ni sebelum Nabi datang dekat Madinah, dia ada Aus dan Khazraj, dua puak yang besar. Satu Aus, satu Khazraj. Dia orang ni pun perang. Dia orang ni pun pecah belah. Fa'allafallahu baina qulubihim. Kemudian Allah menyatukan jiwa mereka dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka perang bukan perang biasa-biasa ni, perang sampai bunuh. Mungkin makan ratusan tahun. Isu kecil je, tapi dendam. Berbangga dengan kabilah. Nak jaga air muka kabilah, nak jaga maruah kabilah kononnya. Akhirnya mereka yang tak terlibat dengan gaduh ni pun gaduh juga. Sebab apa gaduh? Sebab puak kita. Dan di sisi orang Arab, walaupun mereka berperang, bergaduh, berbunuh, tapi bulan haram mereka tak perang. Apa itu bulan haram di sisi orang Arab? Bulan Rejab. Apa lagi? Nanti cari. Tapi Zulhijjah termasuk lah. Nanti saya tanya. Kita bulan Rejab kan? Bulan Rejab ni bulan haram, sebab tu kena banyak puasa. Lagi? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Ada 4 bulan. So 4 bulan ni, walaupun orang Arab perang, 4 bulan ni dia pun tak perang. Kenapa dia orang tak perang? Sebab bulan ni dia orang kata bulan yang dihormati, bulan kita buat amal baik. Bulan yang kita nak buat amal baik, dan kita kena berhenti perang. Hormat bulan ni. Oleh kerana Arab jahiliah ni baru terbiasa. Maksud Arab jahiliah ni dah terbiasa menghormati bulan ni dan hari tu.
Maka Nabi kaitkan kehormatan kamu terhadap manusia, darah manusia, harta manusia dan juga maruah manusia sepatutnya sama juga macam mana kamu hormati hari dan bulan haram. Bahkan sepatutnya lebih lagi. Tapi Nabi lagi faham, seperti mana kamu dulu masa zaman jahiliah hormat dua bulan ni, hormat dua benda ni, bulan haram dan hari raya haji. Kamu tak berang ni, dan kamu hormati Kaabah ni. Kamu hormati Kaabah, kamu hormati tempat di mana Nabi Ibrahim bina Kaabah ni bersama Nabi Ismail. Kamu hormati. Begitu jugalah kamu kena hormati darah manusia yang lain, maruah manusia yang lain dan harta manusia yang lain. Jadi ini bukan benda, yang ni bukan benda kecil-kecil Nabi kata. Jadi kamu kena ubah cara fikir. Sebelum ni kalau kamu suka tumpahkan darah orang, berhenti. Kerana kalau kamu percaya bulan tu haram, darah manusia juga haram. Kalau kamu percaya hari tu hari haram untuk ditumpahkan darah, kamu kena percaya harta manusia dan juga maruah manusia juga haram untuk kamu sentuh. Jadi berhentilah dengan perangai jahiliah, berhentilah dengan perangai asabiah. Jangan sentuh darah orang, jangan sentuh harta orang. Kemudian Nabi kata, fi syahrikum hadha, pada bulan ini, fi baladikum hadha, pada negeri kamu ini iaitu Mekah. Sebab Nabi sebut benda ni dekat Mekah. Liyuballighu syahid al-ghaib. Nabi kata hendaklah orang yang menyaksikan perkataan aku yang langsung ni, yang live ni, menyampaikan kepada mereka yang tak ada. Sebab ini pesanan aku. Ini pesanan Nabi kepada umat dia. Jangan lupa benda ni. Mungkin ada di kalangan kamu yang tak ada bersama dengan aku waktu ni. Tapi hendaklah yang ada ni menyampaikan kepada yang tak ada. Fa inna syahid, kerana orang yang menyaksikan apa yang aku sebut ini, asa ayyuballigh man huwa aw'alahu minhu, mungkin dia akan menyampaikan hadis aku ini kepada orang yang lebih faham daripada dia. Orang yang lebih faham, yang lebih boleh ingat daripada dia. So dalam hadis nak bagi tahu, ilmu Allah Ta'ala bagi ni tak sama. Mungkin ada manusia dengar langsung daripada guru, tapi dia tidaklah lebih faham daripada orang yang dengar secara tak langsung. Kerana anugerah kefahaman ilmu ni tak sama. Kan? Kadang-kadang saya bila baca huraian para ulama terhadap satu hadis, kadang-kadang saya pun rasa takjub. Macam mana dia boleh tengok hadis ni sampai tara ni punya istimbat. Istimbat ni maksudnya dia boleh apa? Dia boleh tengok hadis tu dan nak tarik faedah ataupun pengajaran yang sangat berguna daripada hadis tu daripada angle yang kita tak nak terfikir. Sedangkan kita baca hadis tu berkali-kali. Contoh hadis yang apa? Jibril datang jumpa Nabi kan, pakai baju cantik, baju putih kan, rambut hitam sungguh, duduk depan Nabi kan, tanya tentang iman, Islam, iman dan ihsan. Dulu kita pernah belajar kan hadis tu. Saya baca satu buku, nama dia At-Tuhfah Ar-Rabbaniyah fi Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pengarang kitab ni, dia syarahkan hadis 40 ni. Dia kata hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya seseorang bila nak pergi jumpa dengan orang alim, orang yang ada ilmu, nak pergi belajar dengan dia, hendaklah memakai pakaian yang terbaik yang dia ada. Sebab Jibril datang pakai baju putih sungguh, rambut pun hitam sungguh. Maksudnya dia datang tu dengan pakaian yang smart lah. Saya terkejut, sampai tara ni dia tengok kan? Itu satu. Yang kedua, contoh, biasa dengar, tuan-tuan dan perempuan biasa dengar kisah Juraij, yang mak dia kecil hati dengan dia tu. Dia solat tu, dia solat sunat kat rumah, lepas tu mak dia panggil, dia tak menyahut kan. Tu mak dia kata, ya Allah berikanlah dia satu ujian kan. Lepas tu dia kena fitnah, orang ajak dia berzina, dia tak mau. Perempuan tu pergi berzina dengan mana-mana orang yang menjaga menggembala kambing, mengandung. Bila salin, dia kata tu anak Juraij. Ingat? Kita biasa dengar cerita tu kan. Bila kita baca cerita tu, kita akan kata apa pengajaran penting
yang boleh diambil daripada situ. Pertama, kita kena jaga hati mak kita lah. Yang kedua, kena timbang benda baik ni ada level yang berbeza. Solat sunat dengan wajib, dahulukan yang wajib. Taat pada mak wajib. Dia solat sunat. Okey. Kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan bantu orang yang saleh. Sebab tu budak tu bercakap, karamah bagi Juraij, sebab dia tak salah. Yang keempat, kita kena siasat. Jangan main dengar aja cakap. Pelik manusia kan. Dia dah tuduh, dia dah tengok perempuan tu berzina. Perempuan tu berzina, dah mengandung, dah bersalin. Lepas tu bila tanya, siapa kau ni, siapa yang mengandung kau? Dia kata Juraij. Juraij tu orang soleh. Dia percaya kata-kata orang zina untuk tuduh orang soleh. Macam mana kau boleh percaya kata penzina untuk tuduh orang soleh? Sedangkan bukti tak ada kan? Okay. Apa lagi pengajaran boleh ambil? Doa ibu. Dahsyat doa ibu ni kan. Lagi? Mungkin itu je lah kot. Kan? Tapi ada sebahagian ulama yang tengok lebih jauh daripada apa yang kita nampak. Lebih jauh dia pergi tengok. Apa dia? Dia kata hadis ni membuktikan ayah zina boleh claim anak zina tu anak dia, selagi mana perempuan yang bersalin tu bukan isteri orang dan dia mengaku tu anak dia. Maksud nasab anak zina ni boleh sabit dengan dua syarat menurut sebahagian ulama. Siapa? Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahoya, Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim. Mereka empat orang ni tengok kisah Juraij ni, dia orang boleh dapat satu kesimpulan. Oh, maksudnya anak zina boleh bin dengan ayah zinanya dengan dua syarat. Sebab apa? Sebab dia kata dalam kisah ni Nabi tanya kat budak tu, budak, bapak engkau siapa? Dia sebut, bapak aku adalah fulan yang merupakan pengembala kambing. Kan? Jadi ni menunjukkan bapak tu dia iktiraf. Walaupun majoriti ulama tak setuju, tapi minoriti ulama dia tengok hadis ni dan dia boleh ambil hukum. Dan saya bila tengok tu, saya kata pendalilan ni dahsyat lah. Cara dia tengok dalil ni memang mendalam lah. Tu nombor 2. Nombor 3 saya bagi contoh. Ni kefahaman ulama-ulama Islam yang hebat-hebat ni. Dalam bab ihram, orang lelaki tak boleh pakai kasut dan tak boleh pakai stokin. Betul? Orang perempuan boleh lah. Orang lelaki tak boleh. Orang lelaki tak boleh pakai stokin yang tutup buku lali. Dia kena pakai slipper je kan, yang buka kaki. Jadi ada satu hadis, Nabi kata, kalau satu orang tak jumpa slipper untuk buat pakaian ihram dia, hendaklah dia memakai khuf. Tahu khuf? Stokin kulit yang tutup buku lali tu. Kalau dia cari slipper tak jumpa, hendaklah dia memakai khuf dan potong khuf tu bawah pada buku lali. Boleh pakai. Jadi mazhab Syafi'i, dia kata, mazhab Syafi'i kata, siapa-siapa yang ada khuf dan ada slipper, boleh tak pakai khuf? Laki ni dia nak ihram, khuf ada, slipper ada, boleh pakai khuf tak? Kalau ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Sebab Nabi kata siapa ada slipper pakai slipper. Kalau tak jumpa slipper baru pakai khuf dan potong. Dia guna hadis ni. Dia guna hadis Nabi. Nabi kata siapa-siapa yang tidak menjumpai slipper hendaklah memakai khuf dan potonglah bawah daripada buku lali. So kalau tak ada slipper, ambil khuf, potong bawah buku lali, baru pakai. Maka mazhab Syafi'i kata memakai khuf dan memotongnya di bawah buku lali merupakan kemudahan bagi orang yang memang tak ada slipper. Ia adalah pengecualian. Ni benda yang obvious. Betul? Obvious. Benda yang kita boleh faham bila baca zahir hadis ni.
Sebab benda ni jelas. Dan saya pun bila baca, okeylah hadis ni jelas lah. Tiba-tiba bila saya baca pendapat Ibn Taymiyah, yang mana Ibn Taymiyah dia bersandar kepada pendapat Hanafi lah masalah ni, saya tengok cara pendalilan dia agak menakjubkan jugalah. Kita boleh bersetuju ataupun tak setuju, tapi cara dia memahami dalil ni sangat amazing lah. Dia kata, bila Nabi kata sesiapa yang ada selipar boleh pakai selipar, tak jumpa selipar boleh pakai khuf dan potong bawah buku lali, ini menunjukkan khuf yang telah dipotong bawah pada buku lali sama hukumnya dengan selipar. Sebab tu Nabi suruh potong. Jadi kalau orang tu dia ada selipar, dia ada khuf yang telah dipotong bawah buku lali, Ibn Taymiyah kata boleh pilih mana-mana. Tadi kan Nabi kata kalau tak jumpa selipar baru pakai khuf, maksudnya kalau ada selipar tak boleh. Dia kata bukan macam tu. Bila Nabi suruh potong bawah pada buku lali, menunjukkan khuf dah jadi selipar. Khuf hukum dah jadi selipar bila potong bawah buku lali. Cuma Nabi kata kalau ada selipar tak payahlah potong khuf, kan bazir. Kan? So daripada satu dalil, ulama boleh ada dua mazhab. Ajaib kan? Ajaib. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, mungkin orang yang disampaikan kepadanya ilmu tu lebih memahami daripada orang yang mendengar sendiri. Kerana apa? Kerana mungkin orang yang disampaikan itu lebih memahami, ada pengalaman yang berbeza, baca banyak kali, maka dia dapat ilmu yang berbeza. Jadi ilmu ni anugerah daripada Allah. Sebab tu kadang-kadang kita pun jealous lah juga kan. Kawan kita ni baca sikit tapi ilmu dia banyak, kita baca banyak, apa pun tak lekat. Kerana ilmu tu tak sama Allah Ta'ala bagi. Bawah pada buku lali. Ya. Bawah pada buku lali. Baik. Kita tengok bab yang berikutnya, bab ilmu sebelum kata-kata dan amal. So Imam Bukhari dia buat bab ni nak bagi tahu kat kita, sebelum nak berkata-kata dan sebelum nak beramal, pastikan kena ada ilmu. Okey. Sebelum nak berkata-kata dan sebelum nak beramal. Kadang-kadang kita beramal dulu baru ada ilmu. Dah masuk pelaburan dulu baru tanya ustaz, boleh tak ustaz? Cek haram ni. Alamak ustaz, saya dah masuk, bolehlah kot jadi halal? Tak boleh. Tak boleh jadi halal kerana kau dah masuk. Itu disiplin. Sebelum nak bertindak kena tahu hukum. Sebelum nak bertindak kena tahu dulu tentang ilmu agama ni. Okey. Liqaulillahi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kerana Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, ketahuilah wahai Muhammad, sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah melainkan Allah. So Tuhan ada berapa? Tuhan ada satu je. Sebab ada ceramah baru ni, dia boleh kata Tuhan ada dua. Saya pun terkejut. Dia kata Tuhan ada dua. Sebenarnya Tuhan ada dua, yang layak diambil sebagai Tuhan cuma satu. Sebenarnya tak. Sebenarnya Tuhan ada satu. Satu saja. Tetapi yang dijadikan manusia sebagai Tuhan tu banyak. Tapi adakah manusia jadikan dia Tuhan, dia betul-betul Tuhan? Tak. Manusia yang jadikan dia Tuhan. Tapi sebenarnya pada hakikatnya dia bukan Tuhan. Tuhan yang sebenar cuma satu. Cuma satu saja. Okey. Fabada'a bil ilm. Allah Ta'ala memulakan ayat ni dengan ilmu. Ketahuilah. Fa'lam. Ketahuilah daripada perkataan ilmu. Ketahuilah. Sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah dengan kebenaran melainkan Allah. So Tuhan suruh tahu dulu, lepas tu baru amal. Satu orang beramal tanpa dia tahu tentang tauhid, amalannya tidak diterima dan dikira. Wa annal ulama hum warasatul anbiya warisul ilm man akhadahu akhadha bihazzin wafir. Dan sesungguhnya ulama itu adalah waris para anbiya. Maksud ulama, Nabi sebut dalam sebuah hadis, ini sebenarnya keratan daripada hadis. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para anbiya. Kan?
ulama Islam, ulama agama ni mewarisi ilmu Nabi. Nabi ni tinggal kat kita ilmu. Kerana ilmu tu sangat penting. Dengan ilmu itulah kita boleh beramal dan berkata-kata. Warithul ilm, mereka mewarisi ilmu. Man akhadahu, sesiapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia telah mengambil bahagian yang sempurna. Maksud dalam dunia ni, kalau kita mengaji agama, kalau kita faham agama, kemudian kita beramal, maka keuntungan yang tersangat besar. Kerana boleh menyelamatkan akhirat kita. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz, belajar ilmu dunia dengan belajar ilmu agama, mana lagi afdal? Dah tentulah belajar ilmu agama. Tapi ilmu dunia ni fardu kifayah lah, kerana nak menguruskan dunia. Kenapa belajar ilmu agama afdal? Kerana belajar ilmu agama ni menguruskan dunia dan juga menguruskan akhirat. Okey. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sesiapa yang merentas satu jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan untuk dia ke syurga. Kenapa orang berilmu ni Allah Ta'ala mudahkan urusan ke syurga? Kerana orang menuntut ilmu ni, terutama ilmu agama ni, dia kena struggle susah nak dapat ilmu. Zaman dulu orang mengembara cari ilmu, ada yang sampai kencing berdarah sebab air tak ada. Jalan kat padang pasir, air tak ada, jalan kaki, kencing darah. Ada yang jadi bankrupt, asalnya mak ayah dia tinggal duit kat dia juta, jadi jutawan. Dengan menuntut ilmu, tinggal selipar je kat dia, selipar pun kena gadai. Ada yang tak makan, hanya minum berhari-hari semata-mata menghadiri kelas ilmu. Pengorbanan orang nak dapat ilmu ni dahsyat. Ada yang kena cekik dengan tok guru, minta hadis, tolonglah syekh bagi. Syekh tak bagi, lah kali kena cekik kat tengkuk, kau jangan minta kat aku lagi. Dahsyat zaman dulu. Ada yang kena ludah, dia tahu syekh tak suka duduk sebelah, dia pergi duduk sebelah syekh. Syekh pun ludah sekali. Kan? Kita sekarang je manja. Kan? Manja orang sekarang tuntut ilmu. Cikgu yang kena buat macam-macam, anak murid relax je. Saya tahu saya universiti pendidikan, inovasi dalam pengajaran lah, tapi inovasi budak nak belajar tak ada sangat. Guru kena buat macam-macam. Dah lah bajet tak bagi pula tu. Pembelajaran abad ke-21 lah. Tapi baguslah benda tu. Cuma kadang-kadang perlu juga modul untuk jadikan murid-murid ni hargai ilmu dan hargai guru. Sekarang ni kadang-kadang mak ayah pun tengok guru macam hamba je. Mak ayah tengok silap sikit maki guru, silap sikit suruh guru merangkak depan anak-anak murid. Kan? Ada viral kan? Apa pun kesalahan guru tu, guru kadang-kadang boleh salah sebab guru manusia, tapi kita suruh dia merangkak depan anak murid lain, kita mengaibkan dia, seolah-olah dia tak mengajar apa benda yang baik pun pada anak kita. Kalau kita betul-betul nak ambil tindakan pada dia, masuklah dalam bilik, kunci pintu, jangan bagi anak-anak murid tengok, malu dia. Kan? Sebab dia dah mengajar anak kita. Manusia kadang-kadang melihat ilmu tu tak ada apa. Kan? Sebab tu kadang-kadang kita kena ubah balik fikiran masyarakat. Kaya tak semesti berguna. Kan? Miskin, susah tak semestinya hina. Ada manusia tak kaya pun, tapi dia memberikan ilmu. Ada manusia kaya tapi jadi scammer. Jadi ada manusia kaya, kita pandang konon macam mulia, tapi menipu. Kan? Kadang-kadang kita kata, oh saya sebenarnya ustaz, anak saya ni SPM tak lulus semua, tapi dia macam mana entah dia buat jadi kaya ustaz, jadi jutawan. Kita memandang, kita mengukur kejayaan orang hanya dengan habuan dunia. Salah. Biarlah anak kita tak kaya pun tak apa, yang penting dia memberikan manfaat kepada umat. Jangan menipu, jangan membahayakan umat, jangan mencuri duit umat. Berikan sesuatu yang bermanfaat, berikan ilmu dulu. Jadi pertama, cara nak dapat ilmu ni susah. Kan? Zaman dulu susah, zaman sekarang pun ada lagi kesusahan.
terpaksa berjauhan dengan keluarga, terpaksa kurang tidur kerana nak buat tugasan. Saya dah rasa benda tu, walaupun sebenarnya tak adalah susah mana. Tapi kalau orang tanya saya nak tak buat PhD sekali lagi kat Jordan, saya kata nanti dulu, saya penat lagi, tak habis lagi penat ni. Susah sebenarnya buat PhD kat Jordan ni. Jauh daripada keluarga, anak sakit, seorang-seorang dengan isteri kan. Lepas tu apa? Duit tak cukup, kena maki hamun dengan orang. Kat sini orang panggil kita ustaz. Ustaz, saya dah ada master kat sini, pergi sana buat PhD. Kat sini orang hormat kita, ustaz, panggil kuliah. Sampai sana kena maki hamunnya dengan kerani sebab tak bayar yuran. Bukan saya yang bayar, patutnya kerajaan Malaysia, tapi kerajaan Malaysia lambat sikit masa tu. Dia halau je. Pergi sana, dia kata. Selagi tak bayar yuran, jangan nak daftar subjek. Kena maki hamun je. Kan? Struggle. Tak tidur malam, buat assignment, buat tugasan, buka kitab tu, buka kitab ni. Pengorbanan tu Allah Ta'ala akan muliakan. Kerana kita nak bawa ilmu agama. Tu satu. Yang kedua, orang ada ilmu ni Allah Ta'ala mudahkan jalan ke syurga sebab cabaran orang berilmu ni besar. Cabaran dia besar. Orang berilmu ni dia akan ada musuh dia. Walaupun dia menyampaikan ilmu je, tapi ada musuh dia. Ada orang tak suka. Siapa tak suka? Orang yang ada kepentingan tak suka. Jadi kalau dia ikhlas dengan ilmunya, dia perjuangkan ilmunya, dia akan struggle. Dia akan kena cabaran dan ujian daripada Allah, dan kalau dia sabar, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat darjat orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberikan ilmu. Selagi mana dia ikhlas dengan ilmunya, dia menyampaikan ilmunya, cabaran-cabaran yang datang kat dia tu dia sabar, Allah Ta'ala akan angkat darjat dia. Dan benda yang sama juga dilalui oleh Nabi SAW. Baik. Kemudian waqala jalla dzikruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan kepada Allah itu daripada kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Surah Fatir ayat 28. So orang yang berilmu ni, terutama ilmu agama ni, dia akan takut pada Allah. Pasal apa takut pada Allah? Pertama, dia rasalah yang memberi ilmu ni hanya Allah, dan ilmu ni sangat luas. Dan selagi mana dia menuntut ilmu, maka selagi itu dia dapati kebesaran Allah. Belajar ilmu tentang alam, tahu kebesaran Allah. Belajar ilmu tentang geologi, tentang bumi, rasa kebesaran Allah. Sebab itu kita kata iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan. Ayat pertama turun, bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. So kita membaca, kita nak tengok bukti kebesaran Allah yang menciptakan alam yang ada sekeliling kita ni. Ajaib alam ni. Okay? Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Surah Al-Mulk. Mereka mengatakan, kalaulah kami dengar dan kami berfikir, tidaklah kami menjadi ahli neraka. So ni orang yang nak masuk neraka, dia menyesal. Sebab apa menyesal? Sebab tak untuk ilmu. Tutup telinga daripada ilmu. Mereka kata kalaulah kami dengar. Kerana dengar adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Cara untuk dapatkan ilmu agama ni dengan apa? Dengar dan lihat. Betul? Dengar dan lihat. Itu cara dapat ilmu. Jadi mereka kata, kalaulah kami dengar dan kami berfikir. Otak ni proses. Apa yang kita nampak dan apa yang kita dengar, kita proses. Mereka kata kalaulah kami dengar dan kami berfikir, kami memikirkan dengan ilmu yang ada itu, dah tentu kami tak jadi ahli neraka. Sebab kebanyakan orang yang menjadi ahli neraka ni, dia maintain apa yang ada. Dia tak nak fikir pun. Alah tak payahlah, saya tak mau ambil tahulah. Biarlah. Ni yang menjahanamkan Quraisy. Yang tak mau ikut Nabi Muhammad ni sebab itulah. Tak mau fikir, tak mau dengar. Masalah. Kita dengar dulu. Dan kemudian fikir. Baik. Waqala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu dan orang yang tak tahu? Dah tentulah tak sama. Okey.
Dan Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah inginkan kebaikan kepada dia, Allah Ta'ala akan memberikan dia kefahaman terhadap agama dia. Kenapa? Kerana kebaikan yang sempurna adalah kebaikan dunia dan akhirat. Dan kebaikan akhirat itu tidak akan dicapai melainkan dengan seseorang itu berpegang kepada perkara yang betul dalam dunia ni. Jadi macam mana nak tahu agama yang betul? Mesti ada fiqh yang betul, kefahaman yang betul. Jadi sesiapa yang Allah Ta'ala beri kat dia kefahaman yang betul dalam agama, maka Allah inginkan kebaikan pada dia. Tapi dengan syaratlah dia kena usaha untuk memahami agama dia. Wa innamal ilmu bitta'allum, kata Imam Bukhari, sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ada orang kadang-kadang dia tak nak belajar pun. Dia kata, saya ni tuan-tuan, ilmu saya ni tak ada belajar apa pun. Saya ilmu laduni je. Tuhan bagi terus ilham kat saya, terus mengajar je. Saya bukan belajar apa, saya belajar masak je dulu. Ada kan? Saya jadi chef je dulu. Tiba-tiba terus dapat ilmu. No. Manusia mesti belajar, mesti ikut proses yang sama. Mesti talaqi, mesti ada proses jumpa guru, belajar, membaca, dan baru dapat ilmu. Ilham-ilham ni bolehlah satu dua, tapi kalau semua ilmu kita daripada ilham terus jadi hebat, terus jadi mujtahid, esok saya bangun terus jadi mujtahid, terus ada mazhab sendiri, mengarut. Mesti melalui proses belajar, mesti melalui proses analisa, mesti melalui proses perbandingan pandangan, mesti melalui proses pengajian. Tak mungkin satu orang Allah Ta'ala bagi kepahaman daripada A sampai Z agama tanpa dia buat apa-apa. Tak mungkin. Sebab itu Ibn Abbas ketika mana Nabi doa kat dia, Allahumma alimhu fid din wa alimhu ta'wil, wahai Tuhan, berikan kefahaman kepada dia dalam agama, pakarkan dia dalam bidang tafsir Quran, dia tetap menuntut ilmu. Dia tak ada duduk, dah ada doa Nabi kan, saya tidur je lah ustaz, tunggu mimpi. Nabi dah doa kot, takkan doa Nabi tak mustajab. Tapi Ibn Abbas ni tahu yang mana dunia ni berjalan dengan sebab dan musabab. Dunia ni berjalan dengan sebab dan akibat. Bukankah ada ayat Quran bagi tahu Nabi ni akan dipelihara? Wallahu ya'simuka minan nas. Muhammad, Allah Ta'ala akan pelihara kamu daripada manusia. Turun ayat ni, takkanlah Nabi tak beriman. Nabi beriman lebih pada kita dengan ayat Quran. Lebih yakin Nabi ni pada kita dari sudut kepercayaan kepada Quran. Patutnya Nabi pergi perang tak payah pakai baju besi lah. Apa nak heboh? Aku ada ayat yang bagi tahu Allah Ta'ala akan pelihara aku. Baju pun tak pakai turun perang. Macam tu kan Nabi? No. Nabi pergi perang bawa pedang. Nabi pergi perang pakai baju besi. Nabi pergi perang pakai helmet. Nabi pergi perang pakai mirfar. Tahu mirfar? Besi yang apa? Yang kecil-kecil tu. Dia macam jaring kan? Tutup supaya tengkuk tak kena pancung daripada belakang. Yang tu yang masuk dalam pipi Nabi 2 biji masa perang Uhud. Menunjukkan Nabi pakai protection. Sahabat juga sama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar, bukankah dia orang ni Nabi jamin dia orang masuk syurga? Dia orang percaya tak dengan Nabi? Percayalah, sebab tu dia orang hijrah dengan Nabi. Takkan orang pergi hijrah ikut Nabi tiba-tiba tak percaya. Tinggal semua, tinggal keluarga, tinggal negeri, tinggal kekayaan nak ikut Nabi. Sebab apa? Sebab percaya. Nabi kata, engkau dalam syurga. Abu Bakar kau dalam syurga, Umar kau dalam syurga. Percaya tak? Percaya. Tapi ada tak lepas Nabi wafat dia kata, saya ni dah goyang kaki je lah sebab dah ada tiket masuk syurga. Hampa beramallah. Dia tahu dunia ni berjalan dengan sebab dan akibat. Ahli syurga tak ada yang buat perangai macam ni. So maka dia terpaksa untuk sentiasa muhasabah diri. Sebab itu dalam riwayat, tapi riwayat ni ada masalah sikit. Ada yang mendhaifkan dia, tapi dari sudut makna betul. Untuk fadail amal boleh. Nabi kata al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da mautih. Orang yang bijak, dalam hadis disebut orang yang bijak ialah orang yang sentiasa merendahkan dirinya dan sentiasa beramal untuk selepas matinya. Ni orang bijak, ahli syurga. Jadi Umar dia tahu ahli syurga ni bukan jenis duduk goyang kaki je. Kerana dunia berjalan dengan sebab dan akibat. Nak ilmu kena pergi belajar. Nak ilmu kena pergi membaca. Nak ilmu kena pergi menuntut. Kalau tak, kita tak dapatlah ilmu. Okey. Wa qala Abu Dhar
law wada'tum as-samsam ala hadhihi wa asyara ila qafah thumma dhananta anni unafidhu kalimatan sami'tuha minan nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alai la anfaztuha. Kata Abu Dhar, kalaulah kamu meletakkan pedang di atas tengkukku, kemudian kamu menyangka aku akan membacakan kalimah yang aku dengar daripada Nabi sebelum kau beri izin kepada aku, sudah tentu aku akan buat. Maksud Abu Dhar kata, kalau aku tahu satu ilmu, aku nak sampaikan ilmu ni, kau letak di atas tengkuk aku, kau sangka aku akan bercakap bila kau bagi izin je, sebab pedang dah dekat sini. Selagi mana aku tak izinkan kau, wahai Abu Dhar, untuk bercakap, kau jangan bercakap. Abu Dhar kata, aku tak peduli, aku cakap juga. Nak pancung-pancunglah. Kerana Abu Dhar merasakan proses mendapatkan ilmu tu mahal, dan proses menyampaikan ilmu tu juga adalah satu sumbangan yang besar. Kan? Cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Orang tak reti solat, kita ajar solat sampai dia boleh solat sepanjang hayat. Berapa banyak pahala kita dapat? Selagi dia solat, selagi tu kita dapat. Tu yang saya cerita kan. Saya pergi satu sekolah, nama dia Tunas Bakti dekat Sungai Besi. Saya ajar dia orang solat. Sabtu lepas pun saya pergi lagi untuk sesi kedua solat. Sesi pertama saya ajar dia orang cara ambil wuduk. Ambil wuduk pun ada yang tak tahu lagi. Basuh kaki dulu. Saya suruh dia ambil wuduk. Ada satu orang budak ni, sebab dia orang ni sekolah pesalah juvana, sebahagiannya pernah terlibat dengan jenayah berat. Tuan-tuan perempuan pernah terdengar tak cerita yang bakar tahfiz tu? Budak tu ada kat sekolah tu. Yang membunuh ada, yang isap dadah ada, yang merompak ada, meragut pun ada. Jadi semua ni pernah terlibat dengan jenayah besar, jenayah berat. Jadi himpun kat sekolah tu. Saya pilih satu orang random. Kau pergi ambil wuduk, saya nak ajar dia orang wuduk, tapi saya nak tahu ilmu sebelum kan. Guru kena tahu apa maklumat yang dia orang dah ada. Jadi kalau dia orang dah tahu cara ambil wuduk, barulah saya akan pergi kepada benda yang sunat-sunat. Tapi kalau rukun wuduk pun tak tahu, so kita pergi rukun dululah. So saya pilih satu orang random. Kau ambil. Dia pun ambil. Dia buka paip, dia basuh tangan. Dia tengok saya. Dia buka paip, dia basuh tangan, dia tengok saya. Saya kata, ambil lah cepat. Jangan bazir air tu. Dia pun ambil. Dia basuh tangan, lepas tu dia basuh kaki dulu. Dia basuh kaki, lepas tu dia basuh last sekali, dia basuh tangan, basuh muka. Saya kata, macam tu ke cara ambil wuduk? Macam tu lah. Ni cara orang ambil wuduk daripada dulu. Macam ni. Saya ajar dia balik ambil wuduk. Kalaulah dia boleh ingat apa yang saya ajar, dan dia boleh amalkan setiap kali dia nak solat, saya doa supaya Allah Ta'ala bagi pahala kat saya. Sebab tu mengajar kat sekolah ni kan, saya rasa macam enjoy. Sebab orang nak belajar, budak-budak ni kalau boleh solat, simple punya solat, tak ada benda sunat pun tak apa, benda wajib-wajib, benda rukun dulu dia orang jaga, dan dia orang boleh solat setiap masa bila sampai waktu solat. Saya happy dah kan, saya happy dah. Itu matlamat yang saya kata yang boleh capai waktu ni lah. Menjadikan budak-budak ni boleh solat dengan betul, boleh baca dengan betul. Doa iftitah pun tak erti. Saya tanya, siapa boleh baca doa iftitah? Ada 2-3 orang angkat tangan. Siapa tak apa doa iftitah? Ramai yang angkat tangan. Lah kali saya kata, ambil lah yang pendek. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Baca yang ni dulu. Kalau dia orang boleh amalkan, saya harap Allah Ta'ala bagi saya pahala. Selagi mana dia orang boleh salat kan, selagi mana dia orang mengerjakan salat. Jadi ilmu ni, apa saja yang kita bagi ke orang, ia ada manfaat. Pertama, manfaat menyampaikan ilmu. Yang kedua, manfaat bila dia tu, orang yang disampaikan tu, mengamalkan apa yang kita sampaikan. Man dalla ala khair falahu ajrum falahu mithla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan dapat pahala seolah-olah dia melakukannya sendiri. Baik, jadi sebab itu Abu Dhar, dia rasa menyampaikan ilmu ni satu benda yang mahal. Kamu izin ke, kamu tak izin ke aku menyampaikan ilmu, aku tetap sampaikan ilmu juga. Aku tak kira. Letaklah pedang atas tengkuk aku. Lepas tu cakap kat aku, selagi aku tak izin, kau jangan cakap apa-apa, aku akan cakap juga. Kena bunuh pun tak apa.
Jadi sebab itu ada orang jihad dia dengan ilmu. Ada orang jihad dia pergi perang. Ada orang jihad dia dengan ilmu. Dan saya pun mengharapkan diri saya, wakafkan diri saya insya-Allah untuk menyampaikan ilmu. Kan? Kita semua pun macam tu. Kita nak angkat pedang tak larat. Nak pergi perang tak larat. So at least kita menyampaikan ilmu. Baik. Berkata Ibn Abbas, hulama fuqaha wa yuqal rabbani. Biasa dengar nama ulama rabbani? Bukan kumpulan rabbani. Kumpulan Rabbani yang nyanyi intifadah tu, dia ambil perkataan tu lah Rabbani. Apa maksud Rabbani? Ibn Abbas kata, Rabbani ni ialah orang-orang yang mengajar manusia, ulama-ulama yang mengajar manusia dengan ilmu yang kecil dulu, step by step pergi pada yang besar. Maksudnya kita ni nak jadi Rabbani, jangan hanya bincang benda yang besar-besar semata-mata. Sebab kadang-kadang ialah fitnah untuk orang yang duduk universiti macam saya ni. Duduk kat universiti tuan-tuan buat. Kan? Duduk universiti main dengan research, buka kitab besar-besar, kadang-kadang sampai lupa nak tengok umat yang kecil-kecil ni. Umat yang ambil uduk pun tak reti lagi. Betul tak? Jadi sebab itu saya lazimkan diri saya turun pergi sekolah yang ada masalah juvana ni. Tengok masyarakat. So benda besar pun kita bincang, benda kecil pun kita bincang. So tak adalah ruang orang nak kata alah Rora tu bincang pasal mazhab-mazhab. Umat pun tak kerti nak uduk lagi, insya-Allah kita turun. Bab uduk orang tak kerti ambil uduk pun insya-Allah kita cuba untuk ajar. Orang yang ada masalah pun kita ajar. Sampai kan ada seorang tu dia kata, "Ustaz, sekuliah akan datang Ustaz, boleh tak cerita kenapa kita kena solat?" Saya pun pening kepala nak jawab macam mana. Sebab kita ajar dia kena buat macam ni, kena buat. Betul juga kan? Kenapa kita kena buat benda ni? Macam kita masuk kelas masak, buat benda ni, tapi dia at least dia tahu akhirnya akan dapat makan. Kan? Makan yang sedap. Ni solat untuk apa? Saya kena jawab, saya kena fikirkan jawapan yang logik untuk budak-budak ni. Kan? Remaja kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.